أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Saudara-saudari, sahabat sahabiah, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertamanya segala syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga ke atas ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seluruhnya. Kita pada pagi ini kita berada dalam, kita mulai masuk ke penghujung Ramadan. Sibuk kita semua sepatutnya lah untuk semakin bersemangat untuk mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya memilih satu tajuk berkenaan dengan bagaimana kita dapat menggandakan pahala daripada satu amalan, kita dapat lipat gandakan pahala itu, ataupun satu amalan yang kelihatannya seperti tidak ada apa-apa ataupun kelihatan seperti kecil, tetapi mempunyai pahala yang sangat besar dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk kita memahami tajuk ini, saya ingin bawakan perhatian sahabat-sahabat pencinta Al-Quran sekalian kepada hadis Bukhari, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu perbandingan yang mudah untuk kita faham sebenarnya. Dan daripada hadis ini kita dapat menyedari apa istimewanya dan apa istimewanya kita menjadi orang Islam dan menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang berlaku ialah dalam satu hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi membuat satu perbandingan, satu perumpamaan, iaitu Nabi bandingkan kita dengan kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani. Baik, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi ini, memang banyak Nabi bercerita tentang Yahudi dan Nasrani. Baik, kenapa? Kenapa Nabi banyak menyebut Yahudi dan Nasrani, dan Nabi tidak menyebut ataupun tidak banyak menyentuh tentang kaum ataupun agama lain? Sebenarnya kerana Yahudi dan Nasrani ini sangat dekat dengan kita, kerana mereka ni sama-sama ahli kitab. Dan sama-sama ahli kitab, mereka mempunyai Taurat, mempunyai Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah banyak Nabi bercerita tentang Yahudi dan Nasrani. Maka kali ini, pada pagi ini, satu perbandingan telah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kita dengan Yahudi dan juga Nasrani. Iaitu perbandingan tentang apa? Nabi bandingkan dari segi upah, dari segi ganjaran. Ini suatu perkara yang sangat bagus sebenarnya untuk kita perhatikan, supaya kita tidak mengalami kerugian dari segi keuntungan tu. Sebab kita ni kalau boleh untung dia, kita nak generate profit semaksimum mungkin. Kalau orang berniaga, tak ada orang berniaga dia nak untung kecil. Semua orang yang berniaga dia nak untung sebesar yang mungkin. Samalah juga kita, kalau kita sebagai pembeli dia jadi bertentangan. Kalau kita sebagai pembeli, bila kita membeli barang, kalau boleh kita nak yang murah mungkin, diskaun yang paling banyak. Itu beza penjual dengan pembeli. Jadi Nabi SAW telah buat perbandingan antara kita dengan kaum Yahudi dan juga Nasrani, iaitu siapa yang di kalangan sahabat Nabi ni, Nabi tanya, siapa yang nak bekerja daripada pagi sampai ke Zuhur, daripada pagi sampai ke Zuhur,
dan dapat satu qira, kan. Dan lalu yang masa tu orang Yahudi, kan, yang bekerja masa tu orang Yahudi, satu qira upah dia. Baik, kemudian tanya lagi, siapa yang nak bekerja daripada waktu tengah hari, waktu asar, dengan mendapat upah satu qira. Jadi yang bekerja tu adalah Nasrani. Jadi Yahudi pun dapat satu qirat, Nasrani pun dapat satu qirat. Kemudian tanya lagi, siapa yang nak bekerja daripada asar hingga matahari tenggelam, tapi upah dia 2 qirat, kan? Upah tu 2 qirat. Jadi beza. Kalau Yahudi dapat satu qirat, yang Nasrani dapat satu qirat juga, yang Muslim ini dapat 2 qirat, kan? Jadi beza tu. Kemudian dijawab, kami, jadi bila Nabi kata daripada asar sampai ke maghrib dapat upah 2 qirat, maka yang Yahudi dan Nasrani ni tak puas hatilah. Mereka marah. Sebab apa marah? Sebab macam mana upah tu beza. Yahudi dapat 1 qirat, kita pula dapat 2. Nasrani dapat 1 qirat, kita pula dapat 2 qirat. Jadi itu menyebabkan Yahudi dan Nasrani marah. Mereka kata kami lebih banyak bekerja, kan, tapi kenapa upahnya sedikit? Maka tanya balik, apakah upah kamu itu kurang daripada market price, daripada harga pasaran pada masa itu? Mereka jawab tidak, memang rate pada masa itu upah dia 1 qirat. Lalu Nabi pun bagi penjelasan. Nabi kata itulah keutamaanku dan keutamaan yang diberi kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Upah tu adalah bukan kata potong ke diberi pengurangan ke, tak. Memang upah dia 1 qirat. Jadi bila 1 qirat, sebenarnya memang itu harga. Jadi kalau diberi 2 qirat, itu sebenarnya gandaan. Itu yang kita faham. Tapi bila kita bercakap tentang duit dengan pahala ni, bezalah. Kalau kita kata duit, sebagai contoh, upahnya RM100, RM100 1 jam. RM100 1 jam. Kerja ini, potong rumput sebagai contoh, dengan keluasan yang tertentu, upahnya RM100. Itu harga pasaran. Mana kalau katalah satu buruh, seorang yang mengambil upah untuk potong rumput di kawasan rumah kita, dan rumah kita tu ada kawasan yang berumput dengan sekian-sekian luasnya, upahnya RM100. Maka kalau kita tanya apakah dikurangkan upah tersebut, sudah tentu yang buruh ataupun pekerja yang mengambil upah itu, dia kata tak, itu memang harganya RM100. Jadi kalau kita pula, bila kita potong rumput diberi upah RM200, maknanya keistimewaan itu diberikan kepada kita tanpa menzalimi orang lain. Jadi itu yang dimaksudkan gandaan pahala di sini. Bukan kata dikurangkan pahala sekian-sekian, tidak. Tetapi bagi orang tertentu, golongan tertentu, kategori yang tertentu, diberikan gandaan. Ini untuk memberi kefahaman kepada kita sebenarnya gandaan pahala itu tidak menzalimi sesiapa, tapi itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila sebut qirat ni dia ada pelbagai tafsiran lah. Dari segi duit, apa maksud qirat, dari segi dari segi pahala, apa maksud qirat, sehingga kan dalam bab pengurusan jenazah sebagai contoh, Nabi pernah sebut siapa yang menunaikan solat jenazah, pahala dia 1 qirat. Siapa yang hantar jenazah tu sampai liang lahat, maka pahalanya 2 qirat. Jadi sahabat tanya dekat Abu Hurairah, apakah maksud 2 qirat itu? Jadi Abu Hurairah jawab, seperti gunung Uhud. Kita tengok gunung Uhud yang besar tu kan, bukan bukit pemanah yang rendah tu, tapi yang gunung yang berwarna merah. Bagi siapa yang pernah sampai di Tanah Suci, nanti ada ziarah ke Medan Uhud, dia boleh menyaksikan gunung Uhud itu punyalah besar. Dari Madinah pun kita boleh nampak dia punya saiz dia kan, ketinggian dan besarnya saiz gunung Uhud. Jadi itu gambaran 2 qirat
kalau kita bercakap tentang pahala menunaikan solat jenazah dan mengiringi jenazah. Jadi cuba kita bayang kalau Gunung Uhud tu, kita nak faham pahala tu kan. Kalau kita kata emas lah, tapi pahala dengan emas ni sudah tentu pahala jauh lebih baik. Tetapi sekadar untuk kefahaman kita, cuba bayangkan kalaulah emas ataupun duit ringgit ataupun intan berlian sebesar Gunung Uhud. Cuba kita bayangkan tahap kekayaan yang kita miliki. Ya, jadi itulah gambaran sebenarnya betapa besarnya pahala, dan pahala sudah tentu jauh lebih bernilai dan lebih berharga berbanding dengan emas, intan berlian dan seumpamanya. Jadi itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan kita kena faham bahawa tajuk kita ini bukan untuk menceritakan bahawa orang yang membuat sesuatu amal kebaikan tu pahalanya dikurangkan, dia mengalami kerugian, tidak. Tetapi tujuan kita berbincang tentang tajuk ini ialah bagaimana untuk kita grab dan untuk kita dapatkan pahala yang Allah Ta'ala janji bahawa pahalanya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, jadi ini antara perkara penting sebenarnya. Macam kita beli barang lah, kita beli barang, ada pada waktu tertentu harga barang, contohnya iron kan, sereka kan, sereka pakaian, harganya dan brand yang tertentu. Harganya kalau harga biasa let's say 1,400, 1,500 ringgit, tapi ada waktu tertentu, musim tertentu, musim perayaan sebagai contoh, harga barang yang 1,400, 1,500 dia bagi diskaun sampai 50% kan, jadi tinggal 700 sahaja. Jadi sudah tentu kita tak mau lepaskan peluang. Harganya memanglah 1,400, 1,500, tetapi ada waktu tertentu dia jual dengan harga yang murah kan. Jadi itu contoh kenapa kita ini, kalau kita boleh cepat bertindak untuk mengambil peluang daripada harga-harga runtuh dalam bab membeli barang, maka sudah tentulah kita mesti lebih pandai dalam bab mengambil peluang janji-janji pahala yang digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuan kita berbincang tajuk ini, supaya kita dapat merebut peluang-peluang yang terbuka luas yang di-offer kan, yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik, dia punya prinsip ataupun kaedah ini bermula dengan hadis yang masyhur kan, hadis Umar Khattab, iaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa kan, setiap amalan itu bergantung kepada niat kan, dan setiap orang akan dapat mengikut apa yang dia niatkan. Dia bermula di situ. Baik, maka apabila bermula di situ, apa yang kita kena faham ialah dalam kehidupan kita ni, kita kena sentiasa ada niat untuk buat baik kan. Kita kena sentiasa ada semangat kan, tekad yang nekat untuk kita buat baik. Kena ada kesungguhan, keazaman yang sungguh-sungguh untuk kita buat baik. Kenapa? Sebabnya ialah apabila kita ada niat yang berkobar-kobar untuk buat baik, walaupun apa yang kita niatkan itu kita tidak lakukan, mungkin sebab kita terlupa ataupun kita terlepas peluang, ataupun ada halangan-halangan yang tertentu, tetapi setiap niat kita tadi kan, setiap keazaman kita yang kita dah plan, kita nak buat sesuatu kebaikan itu, Allah Subhanahu Wa Taala terus bagi pahala. Cuba kita bayang, kita tak buat benda tu, tetapi kerana kita memang ada niat untuk melakukannya, maka kita dapat pahala percuma daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nampak, kalau kita dapat lihat peluang ini, sebenarnya begitu mudah untuk kita generate kan, untuk kita hasilkan pahala-pahala yang berganda-ganda dalam keadaan amalan kita tak banyak pun, tetapi hanya dengan sebab kita sentiasa ada niat. Nampak saja peluang, kita ada niat, maka dengan sebab itu kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Contohnya dalam
bulan Ramadan, bulan puasa ni kan, grup WhatsApp kita sebagai contoh, sentiasa ada iklan-iklan nak baiki madrasah kan, ada iklan nak tolong OKU, orang fakir miskin, ada iklan nak buat apa ni, kerja-kerja kebajikan di negara-negara yang susah sebagai contoh. Kita bila kita nampak tu, kita kata bahawa yang ni aku nak transfer duit RM100, RM200 sebagai contoh. Tapi dengan sebab kita kelam kabut, kita sibuk pada hari itu, benda yang kita niat, yang kita nak transfer duit tadi, kita dah terlepas, kita dah overlook, kita dah terlepas pandang. Kita dapat pahala, kan? Kita dapat pahala. Walaupun kita tak transfer pun duit tersebut, tapi dengan sebab kita sentiasa nampak je ada iklan, nampak je ada peluang, kita kata kita akan buat. Jadi sebab itu kita jangan teragak-agak untuk sentiasa pasang niat untuk kita buat baik. Soal kita terlupa, selepas itu kita overlook dan sebagainya, itu tidak mengapa. Tetapi yang pentingnya kita sentiasa kobarkan, semangatkan diri kita ni, sentiasa ada motivasi untuk kita melakukan kebaikan, nak sedekah, nak bagi sumbangan, nak tolong orang tu, nak tolong orang ini. Jadi kita kena sibukkan dalam kepala kita ini dengan pelbagai plan kita untuk buat kebajikan. Jadi itu akan mendapat pahala percuma sebenarnya, pahala percuma. Dan ini disebut dalam hadis muttafaqun alaih, kan, hadis Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW menyebut faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah. Nabi kata barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, lalu dia tak jadi buat benda tu, dia tak jadi, ada halangan ataupun ada sebab-sebab tertentu yang menyebabkan dia tak jadi buat, maka Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi kata Allah tabaraka wa ta'ala mencatat di sisinya, yakni di sisi Allah Ta'ala, satu kebaikan yang sempurna, kan? Maknanya pahala tu solid, kan? Hasanatan kamilah. Hasanatan kamilah maknanya kebaikan yang sempurna, pahala yang sempurna. Bukan kata pahala tu pahala sikit-sikit, dipotong 50% ke, dipotong berapa persen, tak. Diberikan pahala yang solid, kan? Hasanatan kamilah. Jadi itu kelebihan. Kenapa kita bila kita nampak je peluang untuk buat baik, kita mesti ada niat untuk buat. Soal kita buat ataupun tidak selepas itu tidak mengapa. Tetapi kita telah dapat insya-Allah satu pahala yang solid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berbezalah bagi siapa yang dia niat nak buat baik tapi dia benar-benar melakukannya, maka yang tu dia dapat lagi banyaklah, kan? 10 digandakan sampai 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Jadi itu contoh bagaimana kita boleh dapatkan pahala yang mudah sebenarnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, kan? Niat. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, macam mana kita nak dapat pahala yang mudah, kan, tanpa kita buat. Kita tak buat kebaikan tersebut, tapi kita dapat pahala yang mudah dan percuma daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya boleh guna perkataan percuma lah, kan, iaitu satu peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk ni, kalau sahabat-sahabat tengok map tu, dia ke utara, kan, dia ke atas daripada Madinah. Baik, dalam perang Tabuk tu, Nabi SAW pulang dari perang Tabuk, dan bila hampir-hampir nak masuk ke Madinah, Nabi kata inna bil Madinah, Nabi kata sesungguhnya di Madinah ni, Nabi kata ada rijal, kan, ada lelaki-lelaki yang mana tidaklah kamu menempuh perjalanan dan tidaklah pula melalui lembah, melainkan mereka bersama dengan kamu. Tapi sakit telah menghalang mereka. Dalam riwayat yang lain, melainkan mereka bersyarikat, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka ini berkongsi, bersyarikat dengan kamu dalam pahala. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi yang kedua ni pula, kategori yang kedua ni ialah orang yang sentiasa buat baik, kan? Orang yang sentiasa buat baik. Dalam hadis ini contohnya orang yang memang selalu bersama-sama dengan para sahabat,
lembah mana pergi, dia pun ada juga. Perjalanan mana yang mereka lakukan, dalam perjalanan itu mereka juga menempuhnya. Tetapi dengan sebab mereka sakit, mereka tak dapat nak pergi perang, perang Tabuk. Maka bagi golongan yang macam ni, walaupun terhalang bagi mereka untuk pergi berperang, untuk mendapat pahala jihad fi sabilillah, tapi mereka tetap diberikan pahala percuma oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab itu mengikut kelaziman. Itu mengikut kelaziman. Jadi maknanya apa, sahabat-sahabat sekalian? Maknanya sangat beruntung bagi sesiapa yang melazimi dirinya melakukan sesuatu, tetapi tiba masanya dia tak dapat melakukannya, maka benda yang biasa dia lakukan itu, tetapi dia tak dapat lakukannya itu, dia tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lah, katalah slot kita pada pagi ni, ataupun saya dipahamkan kelab sahabat pencipta Al-Quran ni dalam setiap hari ada 5-6 kuliah ataupun ceramah, kan, sebagai contoh. Let's say setiap hari sahabat-sahabat sekalian memang ikuti pengajian ataupun slot-slot ilmiah ini, pengajian baca Quran ke ataupun apa-apalah kuliah, kita selalu ikuti. Setiap hari ada je 2-3 slot yang kita join. Tiba-tiba satu masa tu kita tak dapat join. Pasal apa? Sebab anak cucu datang ke rumah, kan. Sibuklah dengan anak cucu apa semua ni datang ke rumah. Sebagai contoh, katalah 2-3 hari kita tak dapat join online. Sebabnya ramai sangat anak cucu datang ke rumah. Jadi kita melayan anak cucu kita tu, masak untuk mereka, sediakan makanan, raknikan mereka, itu memang dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tapi apa yang saya ingin sebut ialah yang kelaziman yang kita buat selama ni, yang setiap hari kita akan join 2-3 kuliah, kita dapat pahala, kan. Kita belajar majlis ilmu, majlis zikir, kita dapat pahala. Kita belajar tajwid, belajar baca Quran sebagai contoh, kita dapat pahala. Tapi dengan sebab musim perayaan, anak cucu datang ke rumah, 2-3 hari itu kita tak join. Maka yang 2-3 hari yang kita tidak join, yang biasanya kita ikuti pengajian, tapi pada 2-3 hari itu kita tak ikuti pengajian, pahala tu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nampak tak? Mudahnya sebenarnya kita dapat pahala daripada Allah, kalau kita cukup syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah Taala. Sebab tu sahabat-sahabat sekarang penting kita beriltizam dengan amal soleh, termasuk dalam mengaji, belajar, mengikuti majlis ilmu dan sebagainya. Jadi pahala tu mudah sebenarnya. Katalah saya sebagai contoh, kan, tuan-tuan sebagai contoh, setiap hari kita sembahyang duha, atau setiap hari kita baca Quran dengan grup kita. Kita ada grup, kita let's say grup khatam Quran. Tiba-tiba ada urusan, kita terpaksa bermusafir, pergi Kuala Lumpur, pergi Penang, pergi Johor, kan, sampai 4-5 hari, menyebabkan kita tak dapat join kumpulan khatam Quran kita itu. Jadi 4-5 hari itu kita dapat pahala percuma berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab berdasarkan hadis tadi, ikut kelaziman. Kalau kelaziman kita macam tu, cuma ada hari tertentu yang kita tak dapat melakukannya kerana ada halangan, maka pahala itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nampak tak? Mudah kita dapat pahala sebenarnya, sahabat-sahabat sekalian. Cuba bayang, kita waktu kita sehat ni, kita selalu pergi masjid, kita selalu sembahyang berjemaah, kan, dan sebagainya. Tiba-tiba sampai waktu kita uzur, kan, kita sakit, ada yang jatuh toilet lah, kan, tergelincir, pada tergeliat kaki, tergeliat tangan, ada yang dah tua sebagai contoh, dah uzur, dah tak boleh bergerak, ataupun dah tak ada dah anak yang boleh bawa kita pergi masjid sebab anak pun sibuk bekerja. Tapi oleh sebab kebiasaan kita memang kita ke masjid, ataupun kebiasaan kita memang buat sesuatu amal ibadat, cuma tiba-tiba ada halangan menyebabkan kita tak boleh melakukannya, maka itu adalah satu tempat ataupun ruang yang Allah Ta'ala bagi pahala percuma, sebagaimana kebiasaan Allah Ta'ala bagi pahala itu kepada kita. Jadi itu penting
sahabat-sahabat sekalian, kita setiap hari kita buat benda baik. Setiap hari kita buat benda baik. Samalah juga orang yang masa dia kaya, masa dia banyak harta, kan, dia sentiasa je jamu orang makan, sentiasa sedekah bagi sumbangan. Tiba-tiba satu masa dia bankrupt, dia muflis, ataupun dia mengalami kerugian yang tertentu menyebabkan dia ada halangan dari segi financialnya, dia ada halangan untuk meneruskan amal-amal yang baik tadi, bagi sumbangan tadi. Apakah dia dapat pahala daripada Allah? Ya, insya-Allah dia akan dapat pahala daripada Allah sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Dengan sebab halangan itu tidak memberhentikan pahala daripada amal-amal yang menjadi kebiasaan bagi dia. Jadi sebab tu sahabat-sahabat sekalian, setiap kali kita ada peluang, sama ada peluang tu dari segi harta, peluang tu dari segi kekuatan fizikal, dari segi kesihatan dan sebagainya, kita buat kebaikan. Kita sentiasa buat kebaikan. Kenapa? Sebab bila tiba ada halangan, maka waktu ada halangan tadi, selama mana sekalipun halangan itu berlaku, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun sekalipun, kita tetap dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat ada seorang sahabat saya, dia ni sentiasa datang masjid, datang ke kuliah. Selepas tu lama dia menghilang, kan? Lama dia menghilang. Kemudian dia muncul semula, kan? Dia, kalau saya tak silap, lebih 10 tahun, more than 10 years. Saya tak nampak wajahnya di masjid. Kemudian dia bercerita kepada saya bahawa dahulu semasa dia rajin join kuliah, dia masa tu stabil dari segi economically, financially, dia memang stabil. Dari segi duitnya memang stabil, memang tak ada masalah. Tapi dia kata, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Allah Ta'ala uji dia. Dan Allah Ta'ala uji dia dengan masalah keuangan, masalah perniagaan, menyebabkan dia kata dia tak sempat, kan. Dia malu nak mengaku, tapi dia kata dia memang tak sempat untuk datang ke masjid sebab sibuk menguruskan masalah-masalah perniagaan. Jadi saya tak nampak dia. Kalau saya tak silap 10 tahun saya tak nampak dia. After that barulah dia jumpa saya balik dan dia bercerita tentang masalah yang dia alami. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, that period of 10 years, kan, tempoh 10 tahun, kita buat andaian, kata let's say benarlah apa yang dia ceritakan. Kita tak tahu, wallahu alam, kita tak tahu sejauh mana kebenaran ceritanya, tapi kita bersangka baik, katalah benar. 10 tahun itu dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang begitu hebat, sampai tak dapat untuk join kuliah, tak dapat untuk datang ke masjid, mungkin adalah apa yang dia terpaksa lakukan untuk kembalikan semula perniagaannya. Maka 10 tahun itu insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan terus memberikan pahala kepadanya sebagaimana kebiasaan yang dia lakukan. Jadi kalau kebiasaannya dia pergi masjid, kebiasaannya dia iktikaf dalam masjid, kebiasaannya dia buat qabliyah, buat ba'diyah, sembahyang sunat dan sebagainya di masjid, maka semua itu, kan, semua itu, pahala itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan teragak-agak, kan, jangan rasa berat untuk buat baik, sebab bila kita terhalang, maka yang menjadi kebiasaan kita itu pahalanya berterusan kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya, apa yang kita minta dengan Allah? Apa yang kita minta dengan Allah? Walaupun kita tak dapat, Allah Ta'ala tetap tunaikan. Ini kita tahu, kan. Jadi macam mana tu? Contohnya dalam Sahih Muslim, dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah Ta'ala asy-syahadah bisidqin, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa immata ala firashi." Nabi kata, barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid. Siapa yang minta mati syahid, dia sungguh minta mati syahid. Dia memang nak sungguh. Dia bukan minta hangat-hangat tai ayam, tak. Dia minta sungguh, dia nak mati syahid.
maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kepada kedudukan manazil, kan manazil syahadah, kedudukan mati syahid itu. Allah Taala memang akan bagi dekat dia mati uh, dalam kedudukan sebagai syuhada, walaupun dia sekadar mati di atas tempat tidur dia, walaupun sebenarnya dia mati biasa je, kan, tapi sebab dia minta sungguh-sungguh dengan Allah untuk dapat mati syahid. Sebab apa tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab mati syahid ni pahala dia sangat besar, kan, pahala dia sangat besar. Sebab tu kita sebut nabiyin, siddiqin, syuhada, wassalihin, kan, golongan para nabi, golongan para siddiqin, yang ketiga golongan syuhada, yang keempat golongan salihin. Jadi syuhada ni memang dia punya maqam dia sangat tinggi. Jadi siapa-siapa yang minta untuk mati sebagai syuhada, walaupun dia tak pergi perang, kan, walaupun di Malaysia kita ni tak ada perang, kan, tak ada perang, tapi kita minta sungguh-sungguh dengan Allah untuk dapat darjat mati syahid. Walaupun kita tak pergi perang, kita tak mati syahid pun, kita mati atas katil sebab penyakit biasa, tapi Allah tetap memberikan kepadanya kedudukan syuhada. Nampak tak? Peluang pahala tu, peluang nak dapat satu maqam darjat yang tinggi secara percuma tanpa kita melakukan perbuatan itu. Jadi ini penting, sahabat-sahabat sekalian, doa tu kita kena sentiasa minta mati syahid, kan, minta sungguh-sungguh dengan Allah. Kita nak mati sebagai orang yang mulia, mati bersama-sama dalam kategori kedudukan para nabi. Sebagai contoh, kita minta, walaupun kita bukan nabi, tapi apabila kita sentiasa minta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala boleh memberikan kepada kita satu kedudukan yang mana kita berada dalam kumpulan nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Jadi itu penting, sahabat-sahabat sekalian, cara kita nak dapatkan ganjaran pahala daripada Allah Taala tadi, walaupun kita tak buat benda tu. Kan, walaupun kita tak buat benda tu, tapi kita akan dapat. Jadi pastikan dalam siri doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala tu, kita masukkan doa minta dengan Allah, bila Allah Taala takdirkan kita mati, matikan kita sebagai syuhada. Jadi walaupun kita mati biasa, tapi kita akan dapat maqam sebagai syuhada. Jadi penting kita grab peluang ini. Baik, hadis seterusnya ialah satu hadis yang agak panjang dalam Sunan Tirmizi, kan. Dalam Sunan Tirmizi, Nabi kata sesungguhnya dunia ni untuk 4 orang. Untuk 4 orang. Baik, 4 orang ni orang yang bagaimana? Iaitu Nabi kata seorang hamba yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya harta dan ilmu. Dia ada harta, dia ada ilmu. Maka dia pun taat kepada Tuhannya dari segi penggunaan harta dan ilmu. Dia menyambung silaturrahim dan dia tahu pada ilmu dan hartanya itu ada hak Allah. Mana apa dia hak Allah pada harta tadi? Contohnya zakat sebagai contoh. Ilmu apa dia? Baik. Maka orang ini berada pada kedudukan yang paling utama. Yang paling utama. Maksudnya kita kaya, pada masa yang sama kita faham ilmu agama. Kita ada ilmu agama yang banyak. Yang ni orang ni dia berada pada kedudukan yang paling tinggi, kan? At the highest position, kan? Kedudukan yang tertinggi, orang macam ni. Seorang yang kaya, dia gunakan kekayaannya tadi hanya untuk dapat redha Allah. Dia tak adalah nak gunakan hartanya itu untuk maksiat ke, tak ada. Dia guna hartanya itu hanya untuk mendapat redha Allah. Lepas tu dia seorang yang banyak ilmu, kan. Jadi orang yang macam ni dia berada pada kedudukan yang paling tinggi. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah satu orang hamba Allah yang mana Allah Ta'ala bagi dia ilmu, kan, tapi dia tak ada harta. Ni pun ramai juga yang macam ni, kan. Ilmu banyak tapi hartanya tak seberapa. Yang pertama tadi, banyak ilmu, banyak harta. Yang kedua ni, ilmu banyak, tapi hartanya tak seberapa. Maka, dia ni dalam hati dia ada niat yang baik. Dia ada niat yang baik. Dia kata, seandainya aku ada harta sekian-sekian, sungguh aku akan beramal sebagaimana amalan si fulan.
Maka dengan sebab tu dia akan dapat pahala sebagaimana pahala orang tu, kan. Contoh, apa dia contoh? Katalah kita ni bab ilmu agama kita banyak ataupun kita memang sentiasa mengaji. Jadi kita fahamlah apa dia perkara yang patut kita buat. Maka antaranya kita nak sangat pergi umrah bulan Ramadan sebagai contoh. Sebab kita tahu umrah bulan Ramadan ni pahalanya sangat besar. Apatah lagi gandaan 100,000 pahala di Masjidil Haram, kan. Dan kita tengok macam mana ada kawan-kawan kita pergi airport, kan. Sekarang ni kan sekarang kan zaman media sosial. Masing-masing up status, tunjuk dia dekat airport, dekat KLIA. Oh, nak pergi mana ni? Nak pergi umrah, kan. Umrah akhir Ramadan, memburu qiyamul lail di Masjidil Haram. Jadi bila kita tengok ni, sudah tentu kita ada rasa cemburu, kan. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat semua sama seperti saya. Bila kita lihat kawan-kawan kita update status, kan, dia tunjuk gambar dia pergi Masjidil Haram, tunggu di KLIA dengan pakaian ihramnya, gambar dalam kapal terbang, kemudian gambar di sisi Baitillah di Masjidil Haram, di penghujung Ramadan. Kita nak pergi, kita tak ada duit, kan. Kita tak ada duit. Apatah lagi zaman sekarang pasca COVID ni, berlipat kali ganda naiknya harga pakej umrah. Kalau dahulu sekitar 5, 6 ribu, 7 ribu tu boleh dapat pakej yang baik, yang sesuai dengan kita. Sekarang ni dah lebih 10 ribu sebagai contoh. Apatah lagi kalau akhir Ramadan, dia boleh mencecah sampai berbelas ribu, 20 ribu, bergantung kepada pakej yang bagaimana yang kita pilih. Jadi kita tak ada duit, tapi kita ada rasa cemburu dalam hati kita bila kita melihat kawan-kawan kita yang menunaikan umrah dalam bulan Ramadan di penghujung Ramadan. Pun hati kita mengatakan bahawa kalau aku ada duit macam dia, kan, kalau aku ada duit macam dia, aku pun akan pergi juga. Aku pun tak akan lepaskan peluang untuk menunaikan umrah, memburu Lailatul Qadar, untuk kita buat qiyamul lail di tanah haram. Maka setiap kali, kan, kita memang mempunyai niat itu, kan. Cuma hari ni kita tak ada duit, tapi hati kita, kan, dalam diri kita ni berkobar-kobar semangat. Kalau aku ada duit macam dia, aku confirm sah, aku juga akan pergi buat umrah, memburu Lailatul Qadar sebagaimana yang kawan aku ni buat. Maka sesiapa yang ada niat yang macam tu, maka hadis ini menunjukkan kepada kita, kita akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sama seperti kawan tu yang pergi menunaikan umrah. Samalah juga tuan-tuan sekalian, kita tengok kawan kita, kan, dia bagi sedekah. Saya pernah tengok ada satu orang, dia bagi sumbangan 10,000 ringgit. Dia keluarkan cek, dia tulis 10,000. Kita tengok 10,000 dia bagi sumbangan untuk pihak yang tertentu, tak kiralah masjid ke, sekolah ke, pihak yang memerlukan. Dia bagi 10,000. Hati kita mengatakan bahawa kalaulah aku ada kekayaan seperti si fulan, kan, kalau aku kaya macam dia, aku pun akan bagi sumbangan macam ni juga, 10,000, 50,000 kepada institusi pengajian Islam sebagai contoh. Maka kita akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Kita tak buat pun, kita tak bagi sumbangan pun, tapi sebab hati kita ni berkobar-kobar akan buat sebagaimana yang orang tu buat, maka Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada kita. Nampak mudah, kan, untuk kita dapat pahala daripada Allah. Sahabat-sahabat sekalian, saya juga ada pengalaman yang mana ada masjid mencari dana untuk pembinaan masjid. AJK Masjid menceritakan kepada saya, mereka approach seorang hartawan, seorang orang kaya, dan mereka bagi tahu, kata projek sekian-sekian untuk membina masjid baru dan sebagainya. Maka si hartawan ini mengatakan bahawa dia sanggup untuk menolong membina masjid, tapi dia bagi syarat. Dia kata semua
perbelanjaan, semua kos yang terlibat hendaklah datang daripada dirinya seorang. Maksudnya dia sanggup sponsor semua, berapa juta sekalipun, 4 juta, 5 juta, 8 juta, dia akan keluarkan semua. Saya pernah menyaksikan orang seperti ini. Maka kita pun dalam hati kita kata bahawa kalau aku ada harta yang banyak seperti si fulan ini, aku pun juga akan sanggup untuk membina sebuah masjid dengan harga 7 juta, 8 juta dan seumpamanya. Dan saya pernah jumpa juga ada pihak yang tertentu dengan senangnya bila kita minta bantuan untuk membina pusat dakwah dan sebagainya, dia terus masukkan dalam akaun 1 juta. Maka kita dalam hati mengatakan bahawa kalau aku kaya seperti dia, aku pun akan mudah untuk memberi sumbangan sebanyak 1 juta. Maka cuba bayangkan bagaimana pahala yang kita dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab hati kita ni sungguh-sungguh. Soal kita betul-betul kaya selepas itu ataupun kita ada harta sebanyak itu tidak relevan, kan? Tapi yang pentingnya ialah setiap kali kita nampak ada orang yang kaya yang menggunakan hartanya pada jalan Allah Ta'ala bagi sumbangan dan hati kita mengatakan bahawa aku juga akan buat sepertinya, maka setiap kali itulah kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana pahala yang Allah Ta'ala bagi kepada orang. Maka ini penting daripada tajuk seperti ini, penting kita didik diri kita ini supaya hati kita sentiasa berkobar-kobar, sentiasa bersemangat untuk buat baik. Soal kita mampu ataupun tidak, soal kita dapat melakukannya ataupun tidak, itu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita sentiasa mempunyai niat untuk melakukan kebaikan. Jadi ini antara perkara yang boleh kita lakukan. Baik, kemudian ada seorang hamba Allah yang Allah Ta'ala kurniakan harta. Tetapi Allah Ta'ala tidak memberikan ilmu kepadanya. Kan? Dia tidak ada ilmu agama. Dia tidak ada kefahaman agama. Dia kaya, kan? Memandu kenderaan mewah, rumah pun mewah, dalam rumah pun ada lift. Rumah kita pun ada lift, tapi lift di apartmen lah. Kan? Tapi ada orang yang memang kaya, rumah banglonya 4 tingkat sebagai contoh, dalam rumah 4 tingkat ada lift. Tetapi dia hanya ada harta. Dia tidak ada kefahaman tentang agama. Dia tidak ada ilmu agama. Maka dia tidak taat kepada Tuhan. Dari sudut hartanya. Kerap keluar negara mencari perempuan yang tidak baik untuk melakukan maksiat sebagai contoh. Kerap pergi ke luar negara untuk berhibur dengan hiburan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pula tidak menyambung silaturrahim sebab kekayaan dia. Saya biasa dengar luahan daripada sahabat-sahabat yang menceritakan bagaimana kalau adik-beradik kita ni kaya seorang, kan, kadang-kadang tu dia hanya kaya sahaja, tetapi dia tidak memuliakan kaum keluarga, dia tidak menyambung silaturrahim. Jadi itu contoh orang yang sombong dengan hartanya sehingga hubungan itu menjadi retak, crack, kan, hubungan adik-beradik tersebut. Jadi ini contoh orang yang sombong dengan hartanya. Dia tidak sedar bahawa hartanya itu ada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang ini dia berada pada tingkatan yang paling buruk. Tingkatan yang paling buruk. Dan yang keempat ialah seorang hamba yang Allah Ta'ala tidak memberikan harta kepadanya. Ilmu pun dia tak ada. Dia bukan orang yang kaya dan bukan orang yang alim. Tapi dia kata, seandainya aku ada harta, sudah tentu aku akan gunakan harta aku sebagaimana perbuatan orang ini. Maka dia dengan niatnya, dosanya, keduanya adalah sama. Kan? Jadi yang ni lagi teruk. Kan? Harta tak ada, ilmu pun tak ada, tapi dia nak tiru perbuatan dosa orang yang buat dosa. Yang ni paling teruk. Kan? Dia miskin. Kan? Miskin, tapi dia tengok orang kaya. Orang kaya tu dengan superbike, bawa perempuan mana entah bonceng sekali. Maka hati dia kata, kalau aku kaya macam orang tu, aku pun akan beli superbike macam dia, konvoi motor,
bawa perempuan mana-mana berseronok, maka siapa yang ada hati yang macam tu, maka maka dia adalah orang yang paling buruk dalam 4 kategori yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maka Nabi sebut, maka dia dengan niatnya, dosa keduanya itu sama. Jadi niat dia tadi pun dapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun secara umumnya dosa tadi kita hanya akan dapat bila kita buat. Tetapi dalam kes yang macam ni, maka itu memberi gambaran kepada kita betapa buruknya hati orang itu. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita jangan ada, kita kena make sure kita tidak ada sifat seperti itu. Maka seseorang yang dia ada niat dan dia berusaha untuk melaksanakan apa yang dia niat, cuma benda yang dia buat tu tidak sama sebagaimana yang dia niatkan, maka yang tu pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia? Maksud dia macam ni. Kita ada duit, kan? Kita nak bagi sumbangan. Kan? Kita nak bagi sumbangan. Kita kata duit ni aku nak cari orang miskin, nak bagi orang miskin. Kita pun tengok satu orang ni, kita nampak, kita percaya dia miskin. Kita pun bagi duit tu kepada dia. Tapi kemudian ternyata sebenarnya orang tu bukan orang miskin, dia menipu je. Maka kita tetap dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang tu dia tipu kita. Kan kita pernah tengok dalam video yang ramai orang share, dia letak kaki palsu. Kaki tu nampak macam putus, kan. Sebenarnya orang tu sempurna sifat, tapi dia letak kaki palsu seolah-olah dia ni terpotong kedua-dua kakinya sampai paras lutut. Kemudian satu perempuan ni letakkan cicak dalam mangkuk yang dia tadahkan untuk minta derma tu. Ini banyaklah yang orang share dalam TikTok, dalam Facebook, dalam YouTube, kan. Peminta sedekah ni, dia duduk, dia pakai kaki palsu yang nampak macam kudung, sebenarnya dia cukup sifat. Dia duduk, dia angkat macam tu, letak mangkuk, minta sedekah. Maka satu perempuan ni dia pergi letak cicak dalam mangkuk tersebut. Jadi si lelaki pengemis ni dia terkejut tengok cicak tu, dia terbangun dengan sendirinya, secara spontan dia terbangun. Maka terbongkarlah penipuan lelaki tersebut. Itu hanyalah satu lakonan. Tetapi apa yang pentingnya ialah apa yang kita niatkan itu kita akan dapat, walaupun sebenarnya terbukti kemudiannya kita ditipu, kan. Jadi maka Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan memberikan pahala kepada kita. Buktinya apa? Buktinya dalam Sahih Bukhari, hadis ni hadis daripada Abu Yazid Ma'an, Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Akhnas radhiyallahu anhum, yang mana tiga-tiga orang ni, Abu Yazid Ma'an, ayah dia dengan datuk dia, tiga-tiga orang ni semua ni sahabat Nabi. Semua ni sahabat Nabi. Dia kata, apa kata? Dia kata dulu Abu Yazid mengeluarkan duit-duit dinar untuk disedekahkan. Maka dia letak duit tadi kat tepi satu orang di masjid. Maka aku pun datang dan aku ambil. Kemudian aku mendatanginya dengan membawa sedekah tersebut. Dan dia kata bahawa demi Allah, dia kata wallahi yang aku inginkan bukan engkau. Maka aku pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bila diberitahu kepada Nabi, Nabi kata apa? Bagi kamu apa yang kamu niatkan wahai Yazid, dan bagi kamu apa yang kamu ambil wahai Ma'an. Jadi cerita dia, Ma'an ni anak kepada Yazid, kan? Anak kepada Yazid. Jadi Yazid ni dia nak sedekah, maka dia keluarkan duit-duit dia letak dekat tepi satu orang, dekat satu masjid. Niat dia nak bagi kepada orang miskin. Tapi budak-budak zaman tu dia nampak duit, dia ambil. Yang ambil tu anak dia, Ma'an. Ma'an ni anak kepada Yazid. Jadi Ma'an tu ambil. Kemudian bila Yazid mengetahui bahawa duit yang dia bagi sumbangan tu diambil oleh anak dia, bukannya diambil oleh
orang yang dia mau bagi, fakir miskin, pengemis dan sebagainya, bila dia beraduan kepada Nabi, Nabi kata apa kepada Yazid? Nabi kata, yang Ma'an ambil, Ma'an dah ambil. Kan? Ma'an dapat apa yang dia dah ambil, tetapi Yazid tetap mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, kita sebut sebagai contoh. Kan? Anak kita bagi tahu kepada kita, dia kata, mak ataupun ayah, sekolah buat sekian-sekian projek. Katalah buat derma untuk surau sekolah. Jadi kita pun usahalah kutip dengan kawan-kawan di pejabat, kita sendiri, adik-beradik kita, dapatlah a few hundreds. Let's say dapat 500. Kan? Kita bagi kepada anak kita, sepatutnya anak kita tu, dia bagi kepada pihak sekolah. Tapi budak-budak ni kadang-kadang ni dia nakal, dia ambil satu keping. Sebagai contoh, RM50 ataupun 100. Budak-budak, dia ambil. Maka walaupun dia ambil duit tu, dan duit tu duit kita sebahagiannya sebagai contoh, tetapi pahala itu tetap Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Jadi itu ada satu perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita bahawa kita tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun duit itu sebenarnya pusing balik kepada kita sebab dapat pada anak kita, dia yang ambil kan. Budak-budak ni perangai budak-budak. Jadi kita tetap akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi kisah berlaku di mana satu orang ni dia bagi tahu kepada Nabi, kan? Dan ini diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Nabi kata bahawa satu orang ni dia nak bersedekah pada malam tu. Kemudian sebab dia nak sedekah, dia nak cari orang yang layak mendapat sedekah. Kemudian dia bagi sedekah kepada satu orang yang dia tak tahu orang tu sebenarnya penzina. Kan? Kita takkanlah kita nak bagi sedekah kepada pelacur yang hidup atau hasil pelacuran. Kalau kita nak bagi sedekah, kita bagi kepada orang miskin yang baik-baik. Kan? Tetapi dalam kes ni, sebab dia tak kenal, dia bagi pada satu orang, rupa-rupanya perempuan itu adalah penzina. Kan? Maka tiba-tiba esok tu diketahui bahawa sebenarnya duit itu telah jatuh ke tangan penzina berkenaan. Jadi orang bercakap, kan? Orang bercakap. Kemudian dia kata, ya Allah, segala puji bagimu. Sedekahku ternyata jatuh kepada seorang penzina. Sungguh yang aku niatkan itu, aku akan bersedekah. Jadi dia nak bersedekah. Kan? Jadi dalam hadis yang macam, cuba kita tengok. Lelaki ni dia terkejut. Dan benda yang dia terkejut itu benda yang tak baik. Benda yang tak baik. Sedekah dia jatuh kepada penzina. Tapi walaupun begitu, dia sebut Alhamdulillah. Dia sebut Alhamdulillah. Jadi kita sebagai seorang mukmin, apa yang kita perlu jadikan kebiasaan diri kita ialah bila kita dapat berita yang negatif, berita buruk sekalipun, bad news, kita kena biasakan diri kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Dan katalah anak kita jatuh. Dan anak kita jatuh. Kita tahu anak kita jatuh. Kita sebut la ilaha illallah ataupun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi antara ucapan-ucapan baik selain daripada yang tadi, termasuklah kita dianjurkan untuk tetap memuji Allah Subhanahu Wa Taala walaupun benda yang berlaku tu benda buruk. Jadi kita tetap memuji Allah. Alhamdulillah kita sebut. Jadi kemudian berbalik pada cerita tadi, yang si lelaki tadi pun dia kata dia tetap akan bersedekah. Maka kemudian esok tu dia bersedekah. Esok pula bila dia bersedekah, rupa-rupanya duit yang dia bagi tu kepada orang kaya. Jadi orang pun duk ceritalah bahawa orang kaya dapat duit. Maka dia kata, ya Allah, segala puji bagimu. Sedekah aku ni rupa-rupanya jatuh dapat kepada orang kaya. Maka dia kata, sungguh aku akan bersedekah. Dia nak ganti balik, dia nak sedekah balik. Maka kali ketiga dia bersedekah, dapat pula dekat pencuri. Ni orang kata bertimpa-timpa kan. Mula-mula penzina kan, yang kedua dapat dekat orang kaya, yang ketiga ni dapat dekat pencuri pula. Maka esok tu tahulah cerita bahawa duit yang dia bagi tu dapat kepada pencuri. Kemudian dia kata, ya Allah, dia kata Alhamdulillah, dia kata segala puji bagimu. Sedekah aku ni dapat dekat penzina, dapat dekat orang kaya, dapat dekat pencuri. Maka pada malam tu dia mimpi. Kan dia, dalam mimpi dia tu dikatakan seseorang tu kata dekat dia bahawa sedekahmu telah diterima.
kan sedekahmu diterima. Mana Allah Ta'ala terima sedekah dia. Manakala penzina tadi, mudah-mudahan dengan asbab sedekah kamu itu, dia akan dapat jaga diri dia daripada zina. Mudah-mudahan orang kaya tadi, dia akan dapat pelajaran. Bila dia terima sedekah tadi, dia akan infak harta, dia akan insaf. Bila dia terima duit yang orang bagi pada dia, dia akan insaf untuk diinfak harta tersebut. Dan kemudian hak pencuri tadi, mudah-mudahan bila pencuri tadi dapat, dia akan jaga diri dia daripada mencuri. Jadi kita kena sentiasa pujuk hati kita dan berbaik sangka, berdoa, meletakkan harapan walaupun kita tersilap bagi dekat penzina, tersilap bagi pada orang kaya, tersilap bagi kepada pencuri, penjenayah sebagai contoh, kita kena pujuk hati kita, entertain, hiburkan hati kita dengan mengatakan bahawa mudah-mudahan, walaupun kita tak niat nak bagi dekat dia, penagih dadah sebagai contoh, kita bagi duit dekat dia, nanti dia pergi beli pula dadah sebagai contoh, tapi tiba-tiba dapat kepada penagih dadah juga. So kita nak buat macam mana? Jadi kita doa, kita harap mudah-mudahan duit yang kita bagi, yang kita tersilap bagi kepada penagih dadah tadi, mudah-mudahan jadi asbab untuk dia beli barang makanan dan tidak lagi untuk beli dadah dan sebagainya. Itu antara adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekadar itu sahabat-sahabat sekalian, mungkin ada satu dua soalan di kalangan kita kalau ada. Jadi saya serahkan semula kepada Puan Ainus selaku moderator pada pagi ini. Dipersilakan. Okay, baik Ustaz. Kita buka soalan ya. Silakan. Nampaknya semula jelas tak ada soalan pada pagi ini. Okey, semula jelas ya. Okey. Okey, alhamdulillah, jazakallahu khairan al Ustaz Dr. Ahmad Jailani, dan terima kasih atas kesudian berkongsi ilmu pada pagi ini dan semeganya sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua atas apa yang kita dengar pada pagi ini, yang cukup memberi inspirasi untuk kita terus menerus menggandakan pahala dengan bersedekah. Dan akhir kata, marilah sama-sama dalam bulan Ramadan ini juga kita hidupkan bulan Ramadan dengan perkara yang bermanfaat dan amal ibadah yang lebih dari biasa. Dan Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk tutup dengan tasbih kafarah, doa dan juga surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Baik, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah, sebagai kesimpulannya, satu contoh yang Ibnu Qudamah bagi tahu ialah kita duduk di tempat yang baik-baik, kan? Kita duduk di masjid sebagai contoh. Kita niat dengan kita duduk di masjid, kita tidak pandang benda yang tak baik. Kalau duduk di rumah tengok TV sebagai contoh, ataupun memandang benda-benda yang tak sesuai, maka kita duduk di masjid, kita akan dapat jaga pandangan kita dapat i'tikaf, dalam kita berwuduk, dapat semayang dan sebagainya, zikir. Maka ini akan mendatangkan pahala yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kreativiti kita dalam beribadat ini sangat penting. Mudah-mudahan dengan berkat Ramadan yang sudah mulai melangkah ke penghujung ini, kita akan dapat semakin banyak pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Maka marilah kita doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik-baik, dan yang ketiganya ialah semoga amalan aku ini, amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmunya.